إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita pada hari ini, yang menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang diberikan kekuatan, kesehatan, kelapangan masa untuk meneruskan siri amalan yang terbaik ini, untuk menjadikan bekalan kita pada hari yang tidak ada bekalan melainkan bekalan yang kita buat di muka bumi ini. Dan kita mengharap dengan adanya bekalan ini Allah terima amalan kita dan menjadikan ia berat timbangan dan masukkan kita ke dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Perjalanan yang tidak ada hentinya. Masa berlalu, umur berlalu. Perhentiannya ialah hari kematian kita, dan semua kita akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan merasakan mati. Namun begitu, kita tidak tahu bila kematian itu datang, tetapi kita tahu bahawa ianya akan berlaku. Cuma bekalan-bekalan yang perlu kita lakukan, persiapkan itu yang paling penting. Rasanya bekalan dunia dah habis dah. Rasa ada lagi ke tak cukup? Cukup kan? Cepat-cepat cukup kan? Ya, nanti dah mati tak ada nak siapkan bekalan dunia. Okey. Bekalan akhirat memang tak cukup lagi. Confirm tak cukup lagi. Jangan ada yang kata dah cukup. Jangan, ya. Tiba-tiba mati sekejap lagi. Ya. Tak ada siapa yang boleh mengatakan dirinya cukup. Ya, subhanallah. Kerana apa? Kerana dengan keadaan apa yang kita ada sekarang ini, kita bukan para nabi dan kita bukan para sahabat radhiyallahu anhum, dan kita hanya manusia umat Islam yang berada di akhir zaman, yang penuh dengan kejahilan dan kekurangan dari sudut ilmu pengetahuan, yang menyebabkan amalan-amalan kita kurang, yang menyebabkan kita wallahu alam, kalau tidak dengan rahmat Allah, kita tak tentu lagi boleh masuk syurga ataupun tidak, ya. Jadi kita mengharap agar Allah berikan kita sentiasa hidayah dan petunjuk agar kita dapat masuki syurganya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita sambung balik pelajaran kita yang lepas, yang mana ianya masih lagi berkaitan dengan satu persoalan yang besar, penjelasan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Allah memberikan kita sebagai umat Muhammad di akhir zaman, yang mana kita pernah dikatakan dalam hadis kisah Rasulullah dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Ya, apa yang berkaitan besar sangat peristiwa Isra' Mi'raj itu, yang mana Rasulullah telah mengambil solat dengan bertemu siapa? Bertemu dengan kenapa takut nak jawab? Jawab. Bertemu dengan Allah. Ya, alhamdulillah. Kita kena keyakinan menjawabnya. Kenapa takut-takut? Ya, takut kena cop ke? Ya, macam ustaz-ustaz yang dicop-cop tu, kan? Jangan takut jawab. Itu tanda iman kita, ketegasan. Bertemu dengan Allah di mana? Di atas sana, di atas langit, yang mengisbatkan Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Allah bersemayam di atas arash. Habis cerita, senang. Siapa yang ingkar dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Rasulullah mengambil solat dengan Allah, kafir. Clear, jelas, ya, clear. Oleh kerana itu persoalan Isra' Mi'raj amat penting, yang mengkonfirmkan Allah berada di atas arash Ar-Rahman. Jadi di sini Rasulullah dalam peristiwa itu mengambil solat. Asalnya solat dibagi berapa waktu? 50 waktu. Lalu Rasulullah turun sampai ke langit berapa? Dah confused dah. Okey, bertemu dengan Nabi siapa? Okey, Nabi Musa tu dah betul dah. Tingkat berapa tu? Cari sendiri. Ya. Apabila dia sampai bertemu dengan Musa, Musa kata apa? Irji' ila rabbik. Subhanallah, ya. Tengok, ya, kalimah ini cuba bagi mereka yang tidak mengiktiraf Ar-Rahmanu ala arsyistawa, Allah bersemayam di atas arash. Cuba tengok kalimah yang disebutkan dalam hadis, irji' ila rabbik. Kembali kepada Tuhanmu. Kemana nak kembali kalau orang yang mengatakan Allah di mana-mana? Kemana nak kembali? Kalau orang yang mengatakan Allah tak ada tempat, kemana nak kembali? Tak tahu nak kemana? Kemana? Tak tahu kan? Tetapi bila dikatakan irji' ila rabbik, lalu Nabi Muhammad pun naik balik ke atas sana.
Bukan ke arash, ke atas arash tak. Ya, ke atas sana. Ya. Di mana dia naik ke sana dan minta kurangkan, Allah kurangkan. Berapa kali dia naik? Bagi kan? 7 kali 5 35. Ada 15 waktu lagi. Ya, 9 kali. Ya, daripada 50 waktu dikurangkan kepada 5 jadi 5 kali. Tinggal 5 kali. Tinggal 5 waktu, 9 kali. Ya, nampak tak? Mengisbatkan lagi berapa kali Rasulullah naik dan berapa kali Nabi Musa kata irja' ila rabbik, kembali kepada Tuhanmu. Irja' ila rabbik. Kalau kita tak tahu Allah di mana, Rasulullah tak tahu Allah di mana, di mana-mana. Di mana-mana, pergilah ke mana-mana kamu nak. Tak, irja', naik ke atas. Lepas tu dikatakan kalau kita tak tahu Allah, dikatakan Allah tidak bertempat, habis ke mana kita nak rujuk? Ibu-ibu masuk, tuan-tuan puan-puan masuk, pintu, tak ada pintu kat sini, mana nak keluar? Tak tahu kan? Okey, begitulah kedudukan hadis Isra' Mi'raj, isbatnya Allah bersemayam di atas arash. Habis cerita Sadaqallahul Azim. Okey, nak menceritakan bagi golongan yang tidak faham-faham tentang kedudukan Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Peristiwa Isra' Mi'raj adalah peristiwa yang kukuh, yang kuat menunjukkan Ar-Rahman berada di sana. Jadi nak menceritakan Nabi Musa mengatakan lagi pada akhir sekali 5 waktu tu balik kepada Tuhan kamu, kerana umat kamu tak mampu. Nak menunjukkan kita umat Muhammad ni terlalu lemah. Tetapi Rasulullah malu. Kenapa? Itu dah banyak kali, kalau dah 5 akhirnya tak ada langsung. Itu pula jadinya kita. Jadi rugi kita. Akhirnya Allah mengkhabarkan kepada Muhammad 5 waktu itu bersamaan dengan 50 waktu. Nak menceritakan umat Muhammad terlalu lemah. Kita ni terlalu lemah. Akhir zaman dengan kejahilan yang menyebabkan kita tidak dapat membezakan kebenaran. Sedangkan umat terdahulu Rasulullah mengatakan bahawa aku tinggalkan Islam ini dalam keadaan terang benderang, dapat disaksikan antara hak dengan batil. Tetapi di akhir zaman Islam itu dinampak dalam keadaan kegelapan yang bertimpa-timpa sehingga tidak dapat membezakan antara hak dan batil. Apa puncanya? Kejahilan. Dia bukan pakai torchlight ke atau lilin ke, tak, tetapi kejahilan yang menyebabkan kita tak dapat mengenali hak dan batil. Dan alhamdulillah, ya tuan-tuan perempuan berada di satu tempat yang mana tempat ini dipenuhi dengan ustaz-ustaz sunnah yang mengajar kebenaran. Istaqimu, ya, istiqamah dalam tempat ini. Saya nasihat bahawa kita berada di akhir zaman, pertarungan sengit. Percaturan kita nak hidup di akhir zaman sengit. Kalau kita tidak mengambil keputusan yang tepat, na'udzubillah min zalik, akhir hayat kita dalam keadaan yang tak tentu lagi kedudukannya. Wallahu a'lam. Baik, kita masuk kepada hadis yang ke-17, Sabi'u Ashar. Ya, kita baru je lepas Ramadan. Muharram. 10 Muharram. Ya, puasa tak 10 Muharram? InsyaAllah. Ya, apa kelebihan puasa 10 Muharram? Diampunkan dosa-dosanya setahun yang lalu. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Ya, amin ya rabbal alamin. Tapi apa sebab ya mulanya puasa 10 Muharram tu? Apa sebab? Dah. Ya, ada yang kata sebab ada bubur Asyura, maka 10 Muharram. Kejayaan Nabi Nuh yang selamat, maka dibuatkan hari Asyura dengan bubur Asyura. Ya, itu semua cerita kartun. Ya, kononnya Nabi Nuh alaihissalam terselamat dari banjir besar, tersadai ya pada 10 Muharram. Waktu tu dia buat bubur Asyura. Bubur Asyura maksudnya dia ambil makanan tu, makan ni, dicampur-campur, akhirnya jadi bubur. Ya, jadi mereka makan. Mana datang sanad tu, wallahu a'lam. Ya. Okey. Jadi cerita tu cerita kartun. Yang kita tahu bubur Asyura ini dipelupuk oleh Syiah. Oleh kerana tu bila berkaitan dengan bubur Asyura, kita katakan elakkanlah. Bubur Asyura tu tak apa kalau dibuat bukan pada 10 Muharram. Buatlah pada 20, 30 ataupun bulan Zulkaidah, Zulhijjah, tak apa, makanlah. Tetapi pada 10 Muharram tu dikaitkan dengan majlis begini berbahaya kerana ada unsur Syiah. Macam kami sewaktu di Pakistan, Syiah Ismailiyah, kalau dia buat bubur Asyura tu pada 10 Asyura tu ya, seperti buat bubur lambuk pada bulan Ramadan. Oh, ramainya orang makan. Ya, kita tak, nauzubillah min zalik. Okey. Jadi memang
Puasa 10 Muharram berkaitan dengan kejayaan Nabi Musa, ya, di mana pada hari itu Fir'aun ditenggelamkan. Jadi Fir'aun ditenggelamkan, maka orang-orang Yahudi meraihkan kemenangan Nabi Musa dengan berpuasa pada 10 Muharram. Dan Rasulullah mengatakan kita adalah orang yang aula, yang afdal, yang utama berpuasa pada 10 Muharram. Andainya aku hidup, maka dia kata berpuasa hari 9. Kenapa hari 9? Sedangkan 10 tu point dia 9. Sebab apa? Ya, berbeza dia sedikit dengan orang Yahudi, ahli kitab. Nampak tu? Rasulullah dia tak mau nak samakan. Ya, tak mau samakan. Datang kita nak samakan. Manchester United cewa, kita nak samakan juga. Buat lambang, topi, apa semua. Jangan bezakan dengan orang kafir. Kita kena bezakan langsung. Dan tidak ada perasaan sayang pada orang kafir sedikit pun. Ya, itu kaedah dia. Okey, dalam hadis mengatakan 9 dan 10. Ya, bagi mereka yang tidak terlepas 9, dia buat 10 saja pun boleh, tidak ada masalah. Tetapi janganlah i'tiqad macam orang Yahudi. Tetapi setengah ulama seperti Imam An-Nawawi kalau tak salah, dia mengatakan 10 dan 11 itu untuk dijadikan khilaf dengan Yahudi pun tak apa. Wallahu a'lam. Ya. Ya, jadi kita nampak tak dari sudut ibadat pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak membezakan dengan orang Yahudi, orang-orang kafir. Ibadat, ya, makan, jangan makan tangan kiri, makan tangan kanan, nak bezakan dengan syaitan. Begitu sekali Rasulullah terperinci. Ya. Dalam lawatan kami pusing Malaysia hari itu, ya, sampai ke Ahya Sunnah di Kuala Nerang sana, kami jumpa dengan ustaz tu. Rupanya dia bela kambing. Budak-budak pun semua pegang. Ya, tangkap gambar. Okey, mari pegang kambing, jangan pegang anjing. Kan? Kita sebarkan, mari pegang kambing, jangan pegang anjing. Okey, kenapa kita tak mau tasyabuh? Kes anjing, kita pegang anjing, peluk tu tasyabuh dengan orang kafir asalnya. Ya, kerana anjing bukan kedudukannya begitu. Ya, jadi wallahu alam. Ya, Kak Sabah. Abah je pegang anjing, pegang kambing. Ya, kita tahu dah orang sini pun bukan berani pegang kambing. Jadi kita cuba pegang kambing kan, lagi baik. Okey. Hadis sabi' asyar anhu, yakni an Abu Musa Asy'ari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Rawahu al-Bukhari. Dari Abu Musa Asy'ari berkata, Rasulullah bersabda, apabila seseorang hamba yang sakit atau sedang musafir, maka dicatatkan untuknya pahala amal perbuatan sebagaimana ia biasa mengerjakannya pada waktu mukim, tidak bepergian, dan pada waktu sehat. Okey. Hadis ini menunjukkan galakan kepada kita untuk melakukan amal berterusan, istiqamah di waktu sehat. Ya, kita istiqamah duha waktu sihat ada, solat qabliyah wa ba'diyah ada, solat apa lagi? Solat-solat yang istihbab yang disunnahkan oleh Rasulullah kita lakukan, atau puasa-puasa sunat yang di waktu sihat kita buat. Ya, kita maintain, atau bersedekah kita maintain. Okey. Tiba-tiba berlaku satu perkara yang mana dikatakan kita sakit. Ya, ataupun kita musafir. Kadang-kadang bila kita sakit dan kita musafir, maka amalan-amalan ini tak mampu kita buat. Bila dah sakit sangat, hatta solat duha pun kita dah tak larat nak duduk kan. Ya, baring pun tak larat lagi. Jadi kita pun tidur, kita pun rehat. Maka kita luput sembahyang-sembahyang ini. Begitu juga kalau kita musafir, kita terluput sembahyang-sembahyang ini, amalan-amalan yang dikatakan sebelum itu kita sentiasa berbuat. Maka dalam hadis ini mengisyaratkan Allah tetap bagi pahala juga. Walaupun tak sama, tapi pahala tu tetap dapat. Menunjukkan besar pentingnya istiqamah dalam bab ini. Ya. Allah menilai hamba-Nya. Oh, maintain, dia sentiasa buat. Ya, walau keadaan susah apa pun dia buat. Tiba-tiba dia tak mampu pada waktu dia sakit, musafir, atau sebab-sebab tertentu. Oleh kerana itu kita menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam solat-solat, kadang-kadang kita menyaksikan misalnya solat qabliyah wa ba'diyah. Diqada'kan solat itu jika dia terlepas. Nak menunjukkan dia maintain, sentiasa menjaga solat-solat tersebut.
Misalan dalam hadis Rasulullah melakukan solat qabliyah, ya, selepas asar. Ya, selepas solat asar, kerana qada'kan perkara solat tersebut, menunjukkan dia cuba jaga. Maka kalau ianya berlaku pada kita begitu, tiba-tiba kita sakit atau musafir, maka kita tak dapat melakukannya, maka Allah akan tetap bagi pahala seperti mana pahala kita buat sewaktu kita sehat ataupun lapang. Jadi ini menunjukkan kemudahan Allah bagi ganjaran pahala kepada kita, ya, umat Muhammad begitu banyak. Ya, mudah je kita dapat. Ya, alhamdulillah. Apatah lagi dalam amalan-amalan yang terjamin syurganya. Maksudnya pahala-pahala yang besar, seperti yang kita tahu 12 rakaat yang dilakukan pada tiap-tiap hari, yang boleh menjaminkan apa dia? Satu mahligai di dalam syurga. Ataupun kita maintain qul huwallah tu 10 kali itu dah tetapkan, yang mana disediakan mahligai di dalam syurga. Ya, bagi pasar tu dah maintain, kita masuk aja kita baca. Sekali-sekala kita terlupa, ya, maka insya-Allah, ya, kalau mengikut pada hadis ini menunjukkan Allah tetap akan bagi ganjaran tersebut, ya, begitu besar kita akan dapat. Jadi seorang manusia yang berakal harus bisa memanfaatkan kesempatan saat-saat sehat, sehingga ketika sakit dicatatkan amalannya seperti ketika sehat, dan berusaha melaksanakan amalan-amalan soleh selama bermukim, sehingga ketika ia berpergian dicatatkan semua amalannya sebagaimana kita bermukim tersebut. Subhanallah, ya. Begitu sekali Allah nak bagi. Dalam kes ini Allah memang nak bagikan kita pahala, nak bagi point. Cuma kita je, ya, nak ke tak nak, tu je. Okey, sayang. Ya. Bila kita menyaksikan dalam bab ini, ya, tuan-tuan dan puan-puan, satu perkara yang perlu kita fikir ialah bagaimana kedudukan hari-hari tua kita yang makin lama makin menakutkan. Ya, saya subhanallah, ya, bila dengar kawan saya dah mula lupa, tapi umur dia dalam lingkungan 50 lebih lah kan, dia kata terlupa. Jadi saya pun rasa takut kan. Kita nak kata muda dah lah kan, ya, tapi nak menceritakan bila dengar tu, dia tu terlupa dah, banyak terlupa. Dalam 50 masuk, yalah 55 macam tu, 57 kan. Kita pun jadi rasa takut. Subhanallah. Apa yang saya nak notekan di sini, untuk kita beringat sesama kita, usia kita makin lama menuju hari-hari tua, yang mana kesakitan dah mula menonjol. Ya, itu sakit satu, bab sakit kencing manis, darah tinggi, itu dah memanglah lemah jantung. Ni dah mula sakit lutut, sakit pinggang, ya, dah mula berbagai sakit datang. Ya, kita takut di hari-hari yang begitu kita dah tak mampu nak beramal, walaupun beramal waktu duduk. Itu yang kita takut. Dan yang paling menakutkan kalau dah sampai lupa dan nyanyuk. Macam mana tu? Ya, lupa, nak baca lupa, ya. Di situlah amalan-amalan lalu memainkan peranan, kita dapatlah pahala-pahala tu. Ya, masih lagi dapat pahala. Jadi, ya, tuan-tuan dan perempuan, istiqamah lah. Ya, hak mana istiqamah? Ustaz lah, nasihat ustaz dulu. Ya, istiqamah dalam beramal, supaya mudah-mudahan pada hari-hari yang begitu, ya, Allah kirakan amalan-amalan yang terbaik. Rasulullah mengatakan, bersedekahlah kamu dalam keadaan kamu sihat. Lagi? Bukan sihat je, kedekut. Lagi? Satu lagi, tamak. Ya, sihat, kedekut, tamak. Waktu kedekut itu memang susah nak bersedekah. Waktu tamak kita nak kaya kan, nak banyak lagi. Ya, dan waktu itu waktu sehat. Ya, itulah sedekah yang terbaik. Waktu dalam keadaan begitulah sedekah yang terbaik. Syaitan memang dia bisik, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan menjanjikan kamu fakir, kamu sedekah ni nanti kamu Allah ruginya kan. Terpasal dalam bab zakat, bila syaitan membisikkan, memang gangguan besar dalam bab zakat nak bagi itu. Orang yang bagi, subhanallah, seolah-olah dia bagi satu benda yang terlalu besar. Ya, kenapa? Syaitan menjanjikan kefakiran dan juga fahsya. Fahsya apa dia? Menghalang daripada membuat amalan-amalan soleh ni. Lalu Rasulullah kata, bersedekahlah kamu. Sebaik-baik sedekah ialah sedekah dalam keadaan kamu sehat, kedekut dan tamak. Bukan waktu kamu dah nak mati.
Waktu dah nak mati barulah, ya Allah aku nak sedekah yang ni pada ni, yang ni pada ni. Dan memang harta itu dah memang milik mereka. Kerana apa? Kita dah mati, nak bawa apa lagi? Ya, nak bawa mesin jahit. Nak jahit apa dalam kubur tu kan? Maksudnya begitu sekali. Kita takkan boleh bawa apa-apa. Oleh kerana tu sedekah waktu tu dikira kategori sedekah yang tidak ada nilainya. Kerana kita dah confirm akan mati. Ya. Jadi oleh kerana itu dalam bab ini amalan waktu sihat diambil kira. Jadi waktu kita masih sihat lagi kan, alhamdulillah tak ada apa-apa gangguan. Kok gangguan cucu-cucu tu biasalah tu kan. Ustaz, ya nak. Kadang-kadang kita tidur Ustaz ya. Kadang-kadang kita tidur Kita tidur. Jadi kita bangun nak cari ke asal, kita bangun kita kata kita buat zuhur ke belum buat zuhur. Kenapa? Jadi Ustaz kalau macam tu selalu sangat ke? Kadang-kadang lah Ustaz. Kadang-kadang kita bangun dan kita kadang-kadang kita tengah solat kita buat solat sunat. Ini kau belum. Kalau solat fardu ke sunat? Kadang-kadang sunat, kadang fardu bila kita tidur. Kadang-kadang kadang-kadang kita sembahyang zuhur cepat Ustaz, lewat. Jadi bila keadaan macam tu, kadang-kadang kita buat awal, kadang-kadang kita buat lewat lah. Kalau ada yang sekarang kita buat lewat. Jadi bila kita dah buat awal kita tertidur, bila kita bangun nak ke asar kita buat ke belum dah buat. Jadi dalam keadaan itu yang jadi rasa nak sembahyang lewat je selalu ya. Tak teruskan sembahyang awal, tak apa, itu terpulang. Bila kita fikir itu, kita renung, kalau agak-agak berat kepada 50%, 51% kata dah solat lah tu. Ya, tapi kalau tak boleh ingat, solatlah balik. Lebih baiklah. Ya, lebih baik. Kadang-kadang kita ya. Kalau agak-agak kita rasa tak selesa, maka solat tak menjadi masalah. Kalau kita solat kali kedua, dia kategorikan sedekah solat tatawuan. Ya, solat sunat dikategorikan solat sunat. Okey. Jadi alhamdulillah dalam hadis ni jelas kepada kita amalan-amalan yang waktu sihat diambil kira sewaktu kita sakit. Ini di antara bonus ya Allah bagi kepada kita. Alhamdulillah. Ya. Al-thaminu ashar an Jabir radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin sadaqatun. Rawahu al-Bukhari, rawahu Muslim min riwayatin Huzaifah. Jabir berkata, Rasulullah bersabda, setiap perbuatan baik merupakan sedekah. Subhanallah, perbuatan baik merupakan sedekah. Apa juga perbuatan baik? Okey, kalau kita dulu kerja di pejabat, maka dikategorikan perbuatan baik, kerja-kerja yang bermanfaat, maka dikategorikan sedekah. Ma'ruf, perbuatan ma'ruf. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'u hadha. Kata Allah, perkataan yang baik-baik, perkataan itu pun dikira ya sedekah. Yang sehinggakan ya senyum itu pun sedekah. Banyak amalan-amalan, buatlah apa saja. Buat apa saja yang baik, maka insya-Allah sama ada pada diri kita, pada keluarga kita, pada anak cucu kita, apatah lagi pada masyarakat, semua dikategorikan sedekah. Besar pahala kita, alhamdulillah. Ya. Sehingga menasihat je, nasihat orang je ya. Kita bagi cara kaedah menjahit yang baik kan. Sedekah tak? Alhamdulillah ya. Jadi siapa nak belajar menjahit dengan Kak Sabah, kali ni percuma, tak ada konsultan dia, tak ada tu ya, akan dapat sedekah ke? Boleh? Alhamdulillah. Baik. Kenapa setengah orang tu ya sikit-sikit dia nak buat macam satu program nak charge ya. Kan hanya buat gulai tepoyak aja. Kan itu pun nak charge. Ya, apa salahnya dia bersedekah dalam ilmu yang bermanfaat begitu? Ya, bagi ajar gulai tepoyak. Saya orang Perak, gulai tepoyak lah kan. Okey. Cek Mek Molek ke buatlah apa yang ni, sedekah. Ilmu tu bermanfaat. Berapa banyak pahala daripada anak cucu dia cicit. Semua belajar gulai tepoyak Ustaz Fadil misalnya kan. Dapat pahala. Mudah aja. Itu baru satu. Kita ajar anak-anak kita dengan betul. Yang dibawa anak tu kepada cucu, cucu kepada cicit, cicit kepada piut. Kan. Ya. Akhirnya semua itu mendatangkan pahala kepada kita. Ingat ya, tuan-tuan dan perempuan, kita ajar anak-anak iqra' aja. Iqra' tu je. Rupanya pahalanya begitu besar. Disebabkan iqra' itu dia boleh baca Quran. Habis satu Al-Quran ini. Satu Al-Quran ni berapa juta huruf dia? Satu huruf 10. Satu huruf 10.
ya, kita akan dapat share dalam bab ni. Subhanallah, Allah nak bagi kepada kita, tapi kita tak nak ajar dia Iqra. Kita nak ajar apa? Jingle bell apa ke, London Bridge is broken down kan, macam-macam kita nak ajar. Yang tu diutamakan. Sayang, ajarlah benda yang bermanfaat anak kita. Kerana apa? Ilmu yang bermanfaat ini untuk dunia dan akhirat dia, insya-Allah. Ya, tak apa, tak menjadi masalah jika basic tu ada, ya. Anak-anak dididik untuk membolehkan English apa, tapi kita katakan didikan asas itu amat penting, ya. Baik. Jadi hadis ini memberikan penjelasan pada kita bahawa menghormati tamu ramah tamah dan segera menyambut merupakan bahagian sedekah. Telah dikisahkan bagi kita tentang Nabi Ibrahim sebagai teladan dalam menghormati tamu, di mana ketika para malaikat mendatangi, ia bersegera agar tidak ada seorang pun melihatnya. Lalu mereka berkata, tunggu, kami tidak menginginkan sesuatu. Namun tidak lama kemudian ia datang bawa potongan daging sapi yang dibakar. Inilah gambaran dari menghormati tamu dan termasuk amalan baik. Ya, Nabi Ibrahim layan tetamu, dahsyat ya. Bukan sebarang layanan Nabi Ibrahim buat. Ya, ibu-ibu, ya, tuan-tuan dan perempuan, bayangkan kalau kita ni masuk-masuk ya dalam kelas kita ni, tiba-tiba orang hidang ya nasi mandi dengan kambing masyui. Dah meleleh helio kan. Begitulah layanan Nabi Ibrahim kepada malaikat-malaikat yang waktu itu dia tak tahu itu malaikat. Dia layan tetamu begitu sekali, zap terus. Dan dia berada di padang pasir. Ya, dahsyat, susah. Ya, itu kedudukan Nabi Ibrahim di zaman tu. Yang kita kalau zaman sekarang tak kenal, kita sambut macam tu, letih juga, ya. Tapi nak menceritakan para nabi, dia akan berusaha untuk melakukan yang terbaik. Itu memang tabiat para nabi. Itu pasal pada hari, ya, waktu Syuaib tawarkan anak dia yang perempuan tu dikahwinkan dengan Nabi Musa, dia bagi dua pilihan. 8 mas kahwin dia apa dia? 8 apa? 8 dirham? Tak, 8 tahun ataupun 10 tahun kerja dengan dia. Hai, kalau zaman sekarang buat macam tu, kat sabar, letih kita. 8 tahun nak kerja dengan mak mentua, pak mentua, tak tergamak. Nak duduk seminggu pun belum tentu kan. Okey, 8 ataupun 10, dia pilih yang mana? 10. Para nabi akan pilih yang terbaik, ya. Jadi begitulah dalam keadaan kisah Nabi Ibrahim melayan tetamu, dia buat yang terbaik. Subhanallah. Baik. Dalam hadis yang lain pula, at-tasi' ashar anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yaghrisu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqatan wa ma suriqa minhu lahu sadaqatan wa la yarza'uhu ahadun illa kana lahu sadaqatan. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lahu fala yaghrisul muslimu gharsan fayakula minhu insanun wala dabbatun wala tayrun illa kana lahu sadaqatan ila yaumil qiyamah. Wa fi riwayatin lahu la yaghrisul muslim gharsan wala yazra'u zar'an fayakula minhu insanun wala dabbatun wala syai'un illa kanat lahu sadaqatan. Wa rawayahu jami'an min riwayatin Anas radhiyallahu an qauluhu yarza'uhu ay yanqusuhu. Dari Jabir berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang muslim pun yang menanam tanaman kemudian ia dimakan dari hasil tanaman itu, maka ia adalah sebagai sedekah baginya. Juga bila hasil tanaman itu dicuri atau diambil orang, maka itu sebagai sedekah baginya. Hadis rawahul Muslim. Ya, perbuatan ini dah tak berlaku pada zaman sekarang. Zaman dahulu, ya, kalau kita dengar cerita tok nenek kita, memang kadang-kadang disebabkan mereka mendengar hadis begini, mereka tanam je, tak kisah makan di burung, tapi mereka fikir anak cucu lah. Tetapi bila mereka tanam itu, poin mereka yang pertama, mereka dah dapat pahala. Ya, dapat pahala. Nak membesarkan tanaman tu hidup walaupun kita tak siram, dah dapat pahala. Kerana apa? Kenapa? Apa kelebihan tanaman ni? Educated. Kita ni educated, apa yang terpelajar semua kan? Ya, kerana dia menghasilkan oksigen paling kurang, yang mana oksigen adalah satu unsur yang amat penting, keperluan dalam kehidupan kita. Dah dapat pahala tang situ saja, Allah saja yang maha mengetahui. Lawan pahala, dosa.
Kita keluarkan asap dari mulut kita. Rokok karbon apa? Monoksid. Bukan dioksid. Karbon monoksid. Okey, kita keluarkan. Berapa dapat dosa pada orang lain? Ya, na'udzubillah min zalik. Tapi orang tak faham dalam bab itu. Dia keras kepala. Fatwa 3. Bukan satu, bukan ulama, 2 ulama. Fatwa Kementerian Kesihatan kata tak boleh hisap rokok, membahaya kesihatan. Hisap juga. Dia kata Tok Guru Pondok kata makruh. Dia ambil dalil tentang situ. Kemudian ulama Majlis Fatwa Ulama Malaysia kata haram. Majlis Ulama Saudi pun haram. Dia tak peduli. Itu kalau kita nak tahu keras kepala, itulah dia. Ini kebenaran dah ada depan mata, tapi dia keras kepala, dia lalu. Ya, pasal apa? Nak infak pada Yahudi tu. Ya. Auzubillah. Okey. Jadi orang yang tanam ni, pertama, kalau kita menilaikan dari sudut oksigen yang dikeluarkan oleh tumbuh-tumbuhan, maka di sana peruntukan pahala terlalu besar. Bagi saya terlalu besar pahala tu, kerana oksigen adalah keperluan kehidupan. Okay. Kemudian muncul buah-buahan, dimakan oleh orang, dimakan oleh binatang, dimakan oleh anak beranak kita, maka kita dapat pahala. Subhanallah, ya. Begitu sekali. Kita tengok dalam riwayat Muslim yang lain disebutkan, maka tidaklah seorang Muslim, kenapa tak dikatakan orang kafir, ya? Kenapa tak dapat pahala? Ya, kerana dia kafir. Dia kafir kepada Allah. Itu sayangnya orang kafir ni. Walaupun buat amalan yang terbaik di muka bumi, tapi dia takkan dapat pahala. Subhanallah. Maka tidaklah seorang Muslim itu menanam suatu tanaman, kemudian hasil tanaman itu dimakan oleh manusia atau binatang, maupun suatu yang lain, maka semua itu sedekah baginya sampai hari kiamat. Selagi pokok tu tak ditebang, maka sampai hari kiamat kita dapat pahala. Ya, walaupun pokok tu di sepadan rumah jiran kita, tiap-tiap hari kita bagi daun, bukan bagi buah, kan? Itu macam mana hukum dia, kan? Bagilah buah sikit. Katakan dia ambillah buah tu, kalau terkeluar ke rumah awak, kan? Tengok-tengok semua keluar rumah dia, kan? Okey. Jadi niatkan sedekah, niat ataupun tidak niat, pahala sedekah tu kita dapat. Ya, tapi tidaklah pula mengatakan tak boleh halang ke binatang-binatang tersebut. Ya, halang. Boleh halanglah. Tetapi apa yang dia dapat merupakan sedekah kita terhadap binatang-binatang makhluk Allah ni. Okey. Bukanlah pula setengah orang tu dia datang pergi ke binatang-binatang tu, pasal kita pernah tengok sampai dia ambil gula ditabur tempat semut tu. Nak bersedekah pada semut katanya. Ya, segelintir masyarakat dia buat begitu. Dia pergi tabur kat semut tu. Mana besar pahala tabur kat semut gula tu dengan bagi kepada orang yang susah. Confirm bagi orang yang susah. Semut tu tak payah bagilah, tahu dia cari rezeki dia sendiri. Ya. Okey, begitu kedudukannya. Dalam riwayat Muslim yang lain disebutkan, tidaklah seorang Muslim itu menanam tanaman atau menabur benih tumbuh-tumbuhan, kemudian dari hasil tanamannya itu dimakan oleh manusia atau binatang atau apa saja, melainkan itu adalah sebagai sedekah baginya. Okey. Jadi apa juga tanaman yang dimakan oleh manusia, atau mungkin ada orang nak mencuri ke, dia curi, hukumnya kita sedekah aja, ya, dapat pahala, kita dapat pahala. Okey. Yang macam saya cerita tu, misalnya dia naik kereta, pum, durian jatuh atas kereta dia. Geram dia, kan. Pertama kereta tu bercalar sikit, kan, kemek sikit. Cuma durian tu macam mana hukum dia? Boleh dimakan ke tidak? Kan? Wallahu a'lam. Tak nak menjawabnya, susah nanti. Okey. Kalau seorang tu kempunan sangat, misalan, ya, dia ni kadang-kadang jenis orang mengidam. Ini kisah orang dulu, orang sekarang dah tak apa dah. Orang dulu ni dia mengidam. Dia lalu-lalu sampai satu tempat tu, dia mengidam. Dia tengok, ya Allah, rambutan tu merah-merah, meleleh halia dia. Waktu tu dah tak tahan, nak sangat. Apa hukum dia kalau dia ambil? Boleh ke tidak? Boleh. Ada kata boleh, ada kata tidak.
Ustaz tu nak mengajar mencuri ke apa? Okey. Dia tengok keadaan. Kalau mengikutkan hadis, dia ada hukum hakam dia, mengikut keadaan. Pertama, kalau dia betul-betul teringin, maka hendaklah dia panggil orang di kebun tu. Panggil 3 kali, panggil dengan suara yang kuat. Okey. Mudah-mudahan orang tu dengar, datang, ya nak apa, nak rasa sebiji 2 je rambutan tu kan. Okey, kalau tak ada, panggil hoi, dengar hoi, jawab juga. Sudah kan. Tengok-tengok tak datang, yang lain pula datang kan. Okey. Cerita kartun mereka. Okey, tapi nak ceritakan, kalau tak ada, maka dibenarkan kepada kita ambil hanya untuk melepaskan. Sebiji 2 tu lepaskan, maka insya-Allah. Ya, Rasulullah kata tak apa. Tetapi janganlah 1, 2, lepas tu 1 plastik, 2 plastik, tak cukup lagi. Yang tu tak boleh. Ya, hanya melepaskan keinginan tu je. Begitu juga kalau kita jumpa barang-barang terjatuh seperti pisang, yang benda mudah rosak kan, maka tak menjadi masalah. Yang seperti mana yang dibuatkan oleh Rasulullah, tak ada Hasan dan Husin, yang mereka jumpa tamar sebiji 2 lalu nak masuk mulut. Cuma Rasulullah larang dia makan, Hasan dan Husin tu makan, disebabkan apa? Sebab ditakuti orang yang jatuh tu meniatkan sedekah. Itu je. Pasal keturunan Rasulullah tidak boleh makan sedekah. Jadi kalau ianya merupakan sebiji 2 biji macam tu, tak apa, kita boleh makan, ambil, tak jadi masalah. Pop setandan pisang, macam mana tu? Setandan akan dituntut kan? Setandan orang tuannya akan cari balik kan? Kalau sebiji itu tak apa, sebiji bawang jatuh tak menjadi masalah. Begitu juga adalah hukum bab macam 50 sen, orang takkan cari ya. Tapi kalau RM50 mungkin, RM50,000 lagilah cari. Okey, maka 50 sen tu bagi kita macam ajar anak-anak, jangan ambil, masukkan tabung masjid. Begitu kedudukan. Wallahu a'lam. Ada pula cerita nanti, dalam kisah satu cerita, kononnya apa, buah apple jatuh dalam sungai, maka dia ambil, dia makan, rasa bersalah kan. Kalau kita pernah dengar cerita-cerita wali dalam buku wali-wali, maka dia cari tuan empunya apple tu kan, dan akhirnya berkhidmat dengan tuan. Sebenarnya dia tidak sampai begitu. Dia termasuk kategori benda-benda yang terjatuh, makan je lah, tak jadi masalah ya. Dalam kisah tu nak kononnya nak menunjukkan warak seorang tu, tak ya. Kalau tidak, masakan Rasulullah kata kurma tu pergi cari balik tuan dia kan. Mana nak cari apa tuan kurma tu. Dia tengok bahan-bahan yang jatuh yang boleh mendatangkan kesan cepat rosak. Jatuh baju sutera ya, Kak Sabah buat-buat tu, tiba-tiba orang tu terjatuh, macam mana? Baju sutera pula tu kan. Kena tunggu, tak boleh, kena istiharkan ya, siapa punya, tak boleh ambil terus ya, walaupun dia satu, tapi nilaian dia mahal. Kemudian hadis ini sebagai dalil bahawa banyak cara untuk melakukan kebaikan, bahawa yang bermanfaat dan maslahah itu adalah ketika bermanfaat orang lain dan menjadikan kebaikan bagi pemiliknya walaupun tidak diniatkan. Nampak, ini di antara amalan yang tidak memerlukan pengkhususan niat ya. Dia tak niat pun tetap dapat pahala. Adapun jika berniat, maka akan bertambah kebaikannya dan Allah akan beri kurniaan dengan pahala yang besar baginya ya, terlalu besar pahala. Bila saya menyaksikan dalam hadis-hadis yang begini, saya melihat bagaimana Allah membukakan pahalanya yang terbesar, sebesar-besar dia nak bagikan kepada kita ya. Subhanallah ya, kalau kita hayati, kita rasa keampunan Allah tu amat dahsyat. Allah nak bagi kita pahala ni berlimpah ruah, memang banyak. Cuma kita je ya, banyak membatalkan amalan kita, membatalkan pahala kita. Di antara perkara yang batalkan pahala kita apa dia? Bela anjing. Isu-isu anjing sekarang ni kena cakap lah tu kan. Siapa bela anjing, berapa kirat habis pahala dia? 1 kirat. Berapa 1 kirat? Sebesar apa? Jabal Uhud kan. Tu yang sayang tu ya. Kita amalan tak banyak mana, tiba-tiba habis 1 Jabal Uhud. Amalan kita besar, busut je ya. Hadis Al-Ashrun anhu qala arada Banu Salamah an yantaqilu qurbal masjidi fabalagha dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lahum
innahu qad balagani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid. Faqalu na'am ya Rasulullah, qad aradna dhalika. Faqala Bani Salamah, diyarakum taktub atharukum, diyarakum tuktab atharukum. Rawahul Muslim. Wa fi riwayatin inna bi kulli khatwatin darajatan. Rawahu Muslim, rawahul Bukhari aidan bima'nahu min riwayatin Anas. Wa Banu Salamati bi kasrah lam qabilatun ma'rufatun minal ansar wa atharuhum khutahum. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, orang-orang Bani Salamah bermaksud berpindah rumah dekat dengan masjid. Kemudian berita itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun bersabda kepada mereka, sesungguhnya telah sampai berita kepadaku bahawa kalian ingin pindah ke tempat yang dekat dengan masjid. Mereka menjawab, benar wahai Rasulullah, kami bermaksud demikian. Beliau bersabda lagi, wahai Bani Salimah, bukan Salamah, Salimah, sorry, Bani Salimah, okey, bukan Bani Salamah. Tetapkanlah di rumahmu, rumah kalian, akan dicatat langkah-langkah kalian itu. Tetaplah di rumah-rumah kalian, akan dicatatkan langkah-langkah kalian itu. Okey. Bani Salimah, okey, Bani Salamah lain, Bani Salimah lain. Bani Salamah, ya, dia berkaitan dengan kisah yang lain. Namun Bani Salimah ataupun Banu Salimah, dia berkaitan dengan masyhur peristiwa perubahan kiblat. Yang kita berada di Madinah tu, Qiblatain, Masjid Qiblatain dikatakan di kawasan Bani Salimah. Ya. Dalam hadis ini menceritakan orang-orang Bani Salimah nak pindah dekat dengan Masjid Nabawi. Jauh tu, kan? Mereka pergi ke masjid, ya. Kita dekat je masjid, tapi tak larat nak pergi, kan? Dulu kalau nak pergi, unta, kuda, keldai, kaki. Paling banyak kaki. Sini kereta, apa lagi, motor, nakkan lagi traktor pun boleh bawa, kan? Jabir berkata orang Bani Salimah bermaksud berpindah rumah dekat dengan masjid. Kemudian berita itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda kepada mereka, sesungguhnya telah sampai berita kepadaku bahawa kalian ingin pindah ke tempat yang dekat dengan masjid. Mereka menjawab, benar wahai Rasulullah, kami bermaksud demikian. Baginda bersabda lagi, wahai Bani Salimah, tetaplah kamu di rumah-rumah kalian, maka akan dicatatkan langkah-langkah kalian itu. Tetaplah di rumah-rumah kalian, akan dicatatkan langkah-langkah kalian itu. Maksudnya, setiap langkah yang dijalankan menuju ke masjid, maka dia dapat pahala. Subhanallah, ya. Besar pahala yang dimiliki oleh penduduk Bani Salimah ni, kerana kedudukannya jauh daripada masjid. Ditakuti nanti bila dah dekat daripada masjid, apa akan berlaku? Macam kita dah dekat dah, kelewatan akan berlaku, ya. Biasalah tu, ya. Kita pun jadi apa orang kata, buang masa sikit, ya. Dan lagi. Dulu sentiasa saf awal, yang ni sentiasa masbuk lepas tu, ya. Perkara ni agak menarik bila saya sewaktu bekerja di Madinah dulu. Kita ni datang ke Mekah, Madinah atas tujuan apa? Ibadat, kan? Alhamdulillah. Masjid Nabawi berapa pahala? Kalau ikutkan 1000 kali pahala sembahyang di masjid-masjid yang lain. Sewaktu saya bekerja di Madinah tu, ada 4 orang sama saya, orang Arab. Seorang tu dari Shanqiti, yang 2 lagi dari Turki, yang seorang lagi dari tak ingat. Okey, 3-4 orang Arab, saya seorang Melayu. Ya, alhamdulillah, nasib baik, memang Allah pelihara. Tak kira nak bergaduh aja dengan orang Arab ni, kan. Kita pun belit gunakan otak Pakistan kita tu, selesai banyak perkara. Okey. Lepas tu malas kerja orang Arab ni. Maaf katalah, bukan semua, tapi yang kita bertemu ni memang begitu kedudukannya. Gaji nak besar, kan, tapi malas kerja. Mungkin dimanjakan. Kerana orang Arab dimanjakan, anak bumi putera mereka mendapat peruntukan yang besar. Gaji paling murah orang Arab, orang Saudi tu, ya, gaji paling murah lebih kurang 3,000-4,000 rial. Itu paling murah. Dia tak boleh murah lagi. Lebih kurang, dia tak boleh rendah lagi.
Bayangkan 3-4 ribu, ya, kerja driver aja dapat gaji macam tu kan. Okey, tak apa. Jadi 4 orang ni kerja. Yang 2 ni tapi dia pun memang kuat merokok kan. Subhanallah, seorang bos. Jadi kita, alhamdulillah, Allah bagi petunjuk, kita ada agama apa semua, kita jaga bab solat ni. Memang nak solat Masjid Nabawi, pahala 1000 kan. Waktu kita tengok, you all tak solat ke? Kan? Tak solat ke? Solatlah Masjid Nabawi depan, orang ramai datang semata-mata nak solat ke situ. Takkan tak solat? Malu-malu Allah lah si Syangkiti ni. Yang bos tu solat juga, nampak solat, tapi dalam hotel lah. Jadi Syangkiti ni kadang-kadang dia pergilah, dia bawa lah 2 orang ni. 2 orang ni tak tahulah solat ke tidak, wallahualam. Husnuzan solat lah tu je, mungkin solat sendiri. Waktu orang dah azan, kita kata dah nak iqamah, jom kita pergi solat. Duduk sibuk sembang merokok. Apa dia cakap kat saya? Fadil, aku akan pastikan kamu balik nanti dalam keadaan merokok. Astagfirullahalazim. Macam mana kamu ni kan? Dah lah cakap macam tu, tak pergi juga solat. Depan tu Masjid Nabawi, depan. Saya kata, you all tengok orang luar datang nak sembahyang di Masjid Nabawi. You all dah ada di Madinah ni, tak boleh pergi ke? Kan? Macam tu sekali. Itu alhamdulillah, kadang-kadang kita tengok kita pun jauh ni, semangat tu ada kan. Takut kita duduk dekat serupa tu juga kan. Ada hikmah jugalah. Jadi dalam bab ini sebenarnya, bila kita melihat Rasulullah SAW menggalakkan seorang itu walaupun jauh, banyakkan perjalanan tu, maka dia akan mendapat darajat yang tinggi. Mungkin kita tidak berjalan, tetapi kita tekan minyak. Ya, sekarang zaman tekan minyak, tekan, ya, tekan iPad, tekan semua tu kan. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan setiap karbon monoksid yang keluar daripada kereta kita mendapat pahala juga. Ya, mudah-mudahan. Ya, wallahu alam. Kemudian dalam mana tadi? Dalam riwayat yang lain disebutkan, sesungguhnya dengan setiap langkah itu mengangkatkan kamu satu darajah. Satu langkah satu darajat. Yang disebutkan kadang dalam hadis, bila dikatakan darajah itu antara langit dengan bumi kedudukannya. Tinggi. Bayangkan berapa langkah dia lalui pergi ke masjid. Subhanallah, radhiyallahu anhum, para sahabat yang mana mendapat kedudukan yang tinggi. Datang Syiah mengkafirkan para sahabat. Jahat mereka, ya. Jahat. Bila kita dengar satu statement yang jahat bila mengkafirkan Aisyah, la ilaha illallah, dia kata Aisyah ahli neraka. Sekarang ni Aisyah dalam neraka. Ya, kaki dia ke atas, kepala ke bawah, makan daging dia sendiri, ya. Jahat. Kalimah kafir yang keluar daripada mulut Syiah kafir. La'natullah alaihi. Ya. Naam. Ha? Dia ke Mekah juga kan. Ya. Oleh kerana itu dalam bab ini dia macam apa ya kita nak sebut, kalimah-kalimah kafir tu muncul. Dan itu sebahagian mengatakan ulama-ulama mereka tu kafir. Orang awam dia tu masih lagi dikategorikan fasik, kejahilan mereka, ya. Jadi disebabkan mereka tu dikatakan muslim, tetapi muslim yang termasuk dalam 72 golongan yang sesat. Tetapi kemuncak mereka adalah kafir, tak dinafikan, disebabkan mereka mengkafirkan para sahabat. Bayangkan dia boleh mengatakan kita tidak, apa yang kita sebut, kita tidak beriman kepada Tuhan yang menurunkan wahyu kepada Muhammad, kita beriman Tuhan yang menurunkan wahyu kepada Ali. Clear kafir kalimah tu. Seolah-olah bahawa dia tidak mengiktiraf Allah sebagai Rabb dan Rasulullah sebagai Rasul, Jibril sebagai pengutus wahyu. Habis kalimah kafir tu. Ya, na'udzubillah min zalik. Okey. Dalam riwayat yang lain disebutkan sesungguhnya setiap langkah itu mengangkat satu darajat. Riwayat Muslim dan Al-Bukhari meriwayatkan hadis semakna dengannya dari riwayat Anas. Ya, Banu Salimah dengan lam kasrah, satu kabilah yang terkenal di kalangan Ansar. Asaruhum, langkah-langkah mereka. Baik, penjelasan hadis ini sebagai dalil bahawa barang siapa yang berjalan menuju masjid, maka tiap ia melangkah kakinya akan diangkat darajatnya. Hadis ini juga sebagai dalil bahawa jika membawa kabar tentang seorang, maka harus benar-benar yakin sebelum memberikan keputusan. Jalan kebaikan itu sangat banyak, di antaranya adalah pergi berjalan menuju masjid. Ya, dalam hadis ini menunjukkan Rasulullah mendapat kepastian. Ya, dia tak menghukum suatu kaum itu, melainkan jelas maklumatnya. Jadi
kita berhenti di sini dulu. Menunjukkan jalan-jalan pahala terlalu banyak untuk kita beramal. Wallahu alam. Ada apa soalan? Ustaz, tak tanya Enam. kedai dobi ke atau kedai jahit kan. Dia buat syarat lah, dia kata kalau sekiranya baju berapa yang kita hantar dalam masa 3 bulan tidak ditutup, itu sebagai asal lah, habis hidang lah. Tapi kita tak pernah kata dia saya setuju. Lepas tu bila orang tu tak ambil lebih 3 bulan ke, orang tu berpergian jauh ke semua dah betul. Lepas macam tu dah tak ada kan. So, apa dia punya hukum? Dia ambil orang, kata orang tu tak habis, dia tak. Okey, pertama dalam bab itu mengikut perjanjian. Mungkin dalam resit tu ada. Kalau ada dalam resit, itu perjanjian. Satu. Dan kedua, kalau dia bercakap, itu kita berada dan kita dengar, kita iakan, maka ianya merupakan perjanjian. Oleh kerana tu, kita dalam bab ini biar hitam putih tu lebih jelas. Okey, lebih jelas. Kenapa? Kerana dia berkaitan dengan segelintir, disebabkan ianya berlaku disebabkan segelintir masyarakat tak amanah dalam bab itu. Kadang dia biar sampai dijadikan situ pula almari dia, kan? Akhirnya orang tu nak letak juga kain baju dia. Okey, tetapi pada peniaga dia mesti ada sifat bertolak ansur, bagi tangguhan. Dia cuba kontak dulu, pastikan orang ni ke mana. Ya, dia kena, kalau tidak ada perjanjian, maka kita katakan salah tukang kedai buat begitu. Tetapi kalau ada perjanjian, hitam putih dia begitu, maka dia macam kes emas yang kita letak pada bank tu, kan? Sampai tempoh, okey, itu ada perjanjian, akan dilelong. Nampak, dia akan dilelong, maka itu ada perjanjian. Kalau tak ada perjanjian, kita katakan salah. Tapi kalau ada perjanjian, hitam putih, ya, kalau kita diam tu mungkin dikatakan, mungkin diam tu tanda setuju. Dia ambil kaedah, anak dara bila tanya nak kahwin, dia diam. Sukutuha redha, kan? Sukutuha redha, tanda setuju kot, kan? Wallahu alam. Ya, naam. Tanya yang pasal 10 Muharram tu, ada dengar kat radio tu, dia kata hari tu also don't trace balik pada Nabi Adam. Dia kata Allah jadikan Nabi Adam itu macam mankind to the creation 10 Muharram. Sahih ke tak sahih dalam bab tu. Yang sabit dalam hadis Allah menjadikan Adam pada hari Jumaat, itu sabit. Dia tidak mengatakan 10 Muharram. Dan dimatikan pada hari Jumaat. Dan kiamat berlaku hari Jumaat, ya. Dan banyakkanlah selawat kepada Rasulullah SAW pada hari Jumaat. Okey, ada apa lagi? Apakah ada habis kain orang ambil ke? Lelong. Tak pernah pun kadang tak tengok pun. Jadi dapatkan kepastian kedudukannya begitu. Kalau ada hitam putih daripada pihak sana, maka kita kena terimalah. Tapi yang kita geram baju yang termahal pula tu, ya. Dia main jual macam tu je. Okey, ada apa lagi? Okey, baik. Maka kalau tak ada apa-apa, yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap dari kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.